Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So dekat tangan aku hari ni kita ada seutas lagi smartwatch iaitu Amazfit GTS 2. Dan apa aku boleh katakan, aku baru dapat satu info dekat internet yang mengatakan bahawa ada satu study dekat luar negara yang mengenal pasti bahawa smartwatch macam ni yang mempunyai fungsi-fungsi heart rate monitoring mampu untuk mendetek COVID-19 sebelum simptom-simptom COVID-19 tersebut dijumpai ataupun dikenal pasti. Jadi dalam video kali ini aku akan kongsikan sedikit berkenaan dengan info tersebut. Jadi kalau korang tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So sebelum kita pergi lebih jauh, kalau anda kata lepas tengok video ni, lepas dapat info berkenaan dengan detection COVID-19 ni, korang berminat nak dapatkan seutas smartwatch daripada Amazfit GTS 2 ni, korang boleh klik link dekat bawah. Harganya sempena Chinese New Year ni ada banyak diskaun iaitu sekitar RM588 saja guys. Harga asal adalah RM699. So korang dah jimat RM100 dekat situ. So now sebelum kita go through pasal jam ini, sebelum kita unbox jam ni, sebelum kita tengok apakah fungsi-fungsi yang menarik tentang Amazfit GTS 2 ni, jom kita go through tentang info yang aku bagi tahu tadi. So kalau kita tengok dekat artikel ni, kalau korang tengok ini adalah daripada CBS News dengan tajuknya Smartwatches can help detect COVID-19 days before symptom appears guys. So dekat sini kan, dia punya research ni more kepada Apple Watch. Tetapi based on aku punya bacaan, dia mengatakan bahawa dia punya fungsi dan research tu terpakai juga untuk apa saja smartwatch dengan fungsi heart rate monitoring. So senang cerita, fungsi heart rate monitoring ni yang boleh diguna pakai untuk mengenal pasti ataupun korang nak detect korang punya COVID-19 sebelum korang tahu simptom-simptom COVID-19 tersebut lagi. Jadi jom kita teruskan bacaan. Jadi kalau korang baca dekat sini, dia bagi tahu bahawa dia punya researchers dekat Mount Sinai, ini adalah tempat study tersebut, menjumpai bahawa subtle change in individual heartbeat. So apabila ada perubahan pada heartbeat korang, dia boleh signal bahawa individu tersebut mempunyai coronavirus lah, up to 7 days before diorang merasa sakit. So macam kita tahu, bila orang kena coronavirus ni sekarang, mereka akan mula rasa hilang diri rasa lah, mula rasa tak sihat lah kan. Jadi dengan menggunakan heart rate monitoring punya function yang ada pada smartwatch, especially macam Amazfit GTS 2 ni, korang boleh tahu sama ada korang mempunyai simptom-simptom tu lebih awal, malah 7 hari lebih awal sebelum korang merasai kesakitan simptom daripada COVID tersebut. Maksudnya 7 hari sebelum korang rasa hilang diri rasa, korang dah tahu awal. Jadi korang boleh cegah awal. Jadi dekat sini bahawa dia bagi tahu coronavirus punya krisis tu adalah individual with COVID-19 akan experience a lower heart rate variability. Ataupun dalam kata lain, dia ada little variation dekat dalam masa antara heartbeat tersebut in contrast to COVID negative individual. So ada perbezaan antara heart rate variability antara orang yang ada simptom COVID dengan tak ada simptom COVID lah. Jadi dekat bacaan heart rate tersebut, kita boleh tahu secara awal tau. Jadi bila dia lain macam tu, korang dah boleh pergi check, boleh buat swab test ke apa, korang boleh kenal pasti awal dan cegah awal. So secara ringkasnya itulah. Jadi aku akan letakkan link artikel ni dekat description bawah kalau anda kata korang nak baca lebih lanjut. So now jom kita unbox GTS 2 ni dan kita go through apa yang menarik tentang jam ini. So macam korang nampak, ini adalah kotak dia. Kotak dia similar macam kotak jam-jam Amazfit lain. Simple je, ada Amazfit GTS 2, rupa jam dia macam ni lah, kotak macam ni. So dekat tepi ni adalah info dia secara ringkas, korang boleh pause dan baca. Dia ada long lasting battery, di mana bateri dia mampu bertahan untuk typical usage lebih kurang 7 hari, manakala untuk basic usage korang boleh gunakan sampai 20 hari. Sebenarnya cerita bateri dia memang tahan lama lah. Lepas tu dia mempunyai sleep quality monitoring, dia mempunyai music storage and playback, di mana dia mempunyai 3GB ROM ataupun 3GB storage terbina dekat dalam ni, di mana korang boleh storage yang korang punya lagu. Korang boleh dengar lagu terus kat sini sebab dia ada speaker, malah korang boleh jawab panggilan dekat jam ini sebab apa, dia ada speaker. Lepas tu dekat sini terdapatnya AMOLED display, dia menggunakan AMOLED display, ada blood oxygen saturation measurement, multiple sports mode guys, dia ada banyak sports mode dekat dalam ni lah. So ini spek secara ringkas. Now jom kita unboxing aku boleh buka ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Right. So kita buka daripada bawah ke. Alright. So ini adalah jam dia guys. Kita keluarkan dahulu dengan dia punya tapak ni. Alright. So dekat bawah ni korang boleh buka macam ni. Pisahkan, alihkan dulu jam ni. So dekat dalam sebelah sini terdapatnya yang ini adalah manual yang kita pun takkan baca guys. Alright. Manual yang kita takkan baca. Sebelah sini of course ada dia punya cradle punya charging lah. Alright. Ini adalah charging dock dia lah, charging cradle dia, kita keluarkan. Alright. Sama design macam Amazfit GTR 2 tak silap aku macam ni rupa dia. Alright, itu saja dalam kotak. Jom kita kemas kotak jam. So guys, ini adalah jam Amazfit GTS 2. Dia ada stiker ni, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini adalah warna, tak silap aku dipanggil sebagai urban grey. Ini adalah warna kelabu-kelabu cerah macam ni lah.
Nasib baik dapat warna ni kan. Sebab apa yang lepas-lepas aku dapat warna hitam dark grey macam tu. So ini nampak lain sikit lah. Jadi jom kita boot up jam ini dulu. So macam biasa untuk menghubungkan jam ini dengan peranti korang memerlukan aplikasi dipanggil sebagai Z Apps. Korang boleh pairingkan jam korang kepada aplikasi tersebut. Kita kena gunakan aplikasi Z App tersebut. Korang pairingkan dekat jam inilah. Kita buka Z App ni. So aku akan add device. Okay, watch. Kita guard it. And then kita while using allow, kita allow lah segala benda patut. Allow. Scan with QR. Turn on Bluetooth. Okay, kita onkan Bluetooth. Enabling. And then kita scan lah dia punya QR tu. Alright, macam itu saja. Simple je guys. A few moments later. Okay, get started. So dekat dalam ni korang boleh tengok lah macam-macam. Okay, macam ni dia ada update ni guys. Okay, kita biar dia update sekejap. So guys, dia dah update. Jadi dekat sini dia ada bagi tahu lah dia update apa benda yang dia update kan. Alright, so itu je kot. Tekan. Alright guys, dah masuk ke dalam dia punya interface. Right. So guys, ini adalah paparan hadapan untuk Amazfit GTS 2 ni, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 1.65 inci, jenis AMOLED dengan 3D punya curve display. Di mana apa aku boleh kata, ya, as expected daripada Amazfit, warna dia memang cantik. Kalau korang nampak lah, AMOLED ni kelebihan dia adalah dia punya warna hitam tu betul-betul hitam tau, betul-betul dark tau. Menjadikan korang nampak macam bezel-less jam ni kalau korang tengok kan. Right, dari segi design kalau korang boleh nampak, dia punya body ni adalah aluminium, ini adalah berwarna urban grey. So dekat sini terdapatnya satu button, nice place dekat sini. Dekat sini terdapatnya dia punya speaker untuk korang mendengar lagu dan juga menjawab panggilan. So dari segi dia punya wristband ni, tali jam ni adalah silikon. Aku suka warna ni, dia warna macam kelabu-kelabu cerah. Dia punya buckle ni adalah daripada besi. Right, dan tu dia ada dua tempat ikat tali lebihan ni kat sini. Aku tak tahu nama dia apa. Kalau korang tahu apa nama dua binatang ni, korang boleh komen kat bawah. So kalau kita buka, dekat bawah ni, dia punya panel ada yang plastik, di mana terdapatnya pelbagai sensor, blood pressure lah, heart rate monitoring dan juga charger magnetik dekat sini. Lepas tu untuk wristband ni dia mempunyai dua quick release lah. So korang boleh tukar-tukar tali jam ni jika perlu. So dekat tangan rupa dia macam mana? Kita try pasang kat tangan aku Sebab apa? Selalunya kita dapat yang bulat tu dia nampak okey lah kat tangan aku. Ini adalah first time aku mendapatkan jam daripada Amazfit yang berbentuk kotak besar macam ni. Alright. So dekat tangan aku macam ni. Kalau korang boleh nampak, quite nice. Dia punya rupa ni resemblance macam Apple Watch lah. Bukan nak kata macam Apple Watch, tapi rupa dia macam itulah. Di mana I kind of like the looks kan. Sebab apa, kita dah biasa dengan typical circular punya jam. So design petak ni membawakan satu new looks lah untuk aku. Dan warna jam ni dia nampak menyelah sikit lah kan. Jadi kalau anda kata korang macam relax, chill-chill kan, ini macam trendy punya warna sikit lah. Alright, now jom kita go through apa yang menarik dekat dalam jam ni. So macam biasa, ini adalah dia punya interface dia. Di mana kalau korang nak tukar, korang boleh press and hold. Alright, so korang boleh kiri kanan lah, tukar ikut kesesuaian korang. So dekat dalam aplikasi Z App tadi pun korang boleh download pelbagai lagi watch faces ikut kesesuaian korang. Alright, so bila korang tarik atas ke bawah, korang akan masuk ke dalam dia punya macam shortcut notification punya panel untuk shortcut setting dekat sini. Kalau korang tarik bawah ke atas, korang akan masuk ke dalam notification punya center lah. Segala notifikasi korang kalau korang enable ke dekat phone korang akan keluar dekat sini. Alright, korang boleh double tap untuk cerahkan balik dia punya panel. So kalau korang kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dia akan pergi ke shortcut-shortcut yang korang dah preset kan. Korang boleh tukar juga dekat dalam apps dia. Dan dia akan loop kembali kepada korang punya home screen. Simple je kan. So kalau korang tekan button ni, dia merangkap sebagai exit dan juga masuk ke dalam menu. So bila korang masuk, korang akan nampak, okay, benda pertama dia ada PAI tu. Macam aku explain dalam video Amazfit sebelum ni. PAI ni macam satu AI sistem yang akan menterjemahkan korang punya bacaan kesihatan, heart rate, kesukanan korang ke dalam aplikasi dia dalam bentuk yang mudah difahami lah. AI punya bentuk lah. Alright, lepas tu ada heart rate. Nanti kita akan tengok heart rate punya sensor dia macam mana. Sebab apa, macam aku cakap tadi, untuk video ni dia lebih memfokuskan kepada bagaimana heart rate monitoring pada smartwatch boleh membantu untuk detect COVID-19 sebelum simptom-simptom tersebut muncul. Nice kan? Lepas tu ada SPO2, dia ada workout Dalam workout ni ada macam-macam lah. Malah korang ada sampai swimming kan. Swimming, elliptical, open water swimming, climbing, trail running, skiing, free training, more. Dekat dalam ni, setiap each of the jenis tu ada pelbagai lagi mode. So ada activities, kalau activities korang akan direkod dekat sini. Lepas tu adanya stress ni, ini pun boleh ukur korang punya stress level lah. Lepas tu adanya activity goals kan. Kalau korang dah tetapkan goal korang, contoh korang nak menapak berapa tapak hari ni, dia akan set dekat sini, dah capai belum, dia akan menyala lah bulatan tu kan. Alright, lepas tu adanya music, di mana dekat sini korang boleh dengar music. Kita try tengok. Try record kan. Ini adalah maksimum dia. Alright. Ada lagu apa lagi? Ada satu je lah.
Alright, apa aku boleh katakan dia punya hasil speaker dia sama macam GTR 2. Boleh dikatakan cukup kuat lah kalau korang tengah main gym kan, seorang-seorang. Korang boleh dengar lagu, korang boleh jawab panggilan lah. Lepas tu dia ada weather ni, korang boleh tengok weather. Macam ni batu berendam tempat aku duduk kan. Dia punya temperature lebih kurang, weather dia. Lepas tu ada event, ini macam reminder lah. Kalau korang ada set dekat telefon korang. Lepas tu ada widget, ini korang boleh set lah. Widget ni adalah benda yang kat depan tadi lah kan. Korang nak jadikan dia punya shortcut tu kan. Korang nak setkan apa, korang boleh tukar-tukar dekat sini. Lepas tu adanya setting. So dekat dalam setting ni korang boleh set watch facer punya setting, ataupun korang boleh tengok dia punya connectivity kan, Bluetooth dia kan. Lepas tu display and brightness ni korang boleh adjust brightness dia. Okey, ini adalah yang second sebelum maximum. So ini adalah aku onkan auto punya brightness lah. So dia akan pakai ambient punya sensor untuk detect korang punya kecerahan. Lepas tu auto screen off ni, tengok ini korang nak dia offkan screen tu berapa lama. Macam tadi 5 second, sekejap kita cuba pakai 20 second lah. Kita cuba pakai 20 second. Lepas tu always on display. Okey, sebabkan dia pakai AMOLED, dia ada AOD lah. So korang boleh follow watch faces, dia akan pakai AOD yang sama macam watch faces korang, ataupun korang boleh pakai digital lah. Macam aku pakai digital. Enable status turn off. Okey, smart, kita pakai smart. Alright. Lepas tu apa lagi ada kat dalam setting? Light upon notification. Okey, kalau kau on kan, bila masuk notifikasi jam akan menyala lah. Alright, itu saja dekat dalam jam ini. So selain daripada itu, jam ini juga support untuk waterproofing sampai 5 ATM lah. So korang boleh buat menyelam. Sebab apa, dia pun ada smoke mode yang dipanggil sebagai swimming tadi kan. So untuk menyelam, berenang memang tak ada masalah lah. Dia ada 5 ATM. Dan dia juga ada GPS dan GLONASS. So untuk korang yang suka pergi jogging dan suka pergi berlari-lari kan, nak tracking korang punya track kan, korang punya kilometer tu, dia juga support untuk perkara tersebut. So more or less macam itulah Kalau korang nampak, okay, ini adalah dia punya always on display. Aku pilih lah digital tu kan, kalau korang nampak kan. So now aku nak cuba tengok dia punya heart rate monitoring. Nak cuba baca heart rate aku, adakah stable ke tak stable bacaan dia. Jom kita try pasang kat tangan. Okay, untuk itu kita masuk ke dalam, kita cari heart rate. Dia suruh wear the watch in distance one finger away from the carpal and keep still lah. Macam itulah. Aku tak tahu carpal macam ni mana kita kena pakai kat sini kot. Jangan terlalu rapat kat sini. Kita pilih, kita biar dia baca sekejap. Alright, sekarang aku punya lebih kurang 96. Maknanya aku dalam mood yang boleh dikatakan agak tenang jugalah. Kalau rendah sangat pun tak bagus tau. Kalau tinggi sangat pun tak bagus. Dia mesti dekat level-level tenang je kan. Sebab apa? Tenang is good. So, kalau based on the research tadi mengatakan bahawa kalau anda kata ada variation yang tak menentu tu, dia mungkin akan ada satu simptom menandakan bahawa korang tak sihat ataupun mungkin berlaku inflammation. Aku baca tadi dia ada inflammation dekat dalam korang. Sebab apa, COVID tu dia mengakibatkan inflammation dekat dalam diri korang, lantas menyebabkan variation heart rate korang tu tak stable. Aku dah baca doktor apa hal kan. Tapi macam itulah. Again, link of the article aku akan letak kat bawah. Kalau korang yang mungkin orang-orang medik, korang mungkin boleh terjemahkan dekat komen bawah dalam bahasa yang lebih mudah difahami, bahasa marahan, bahasa layman kan. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, korang suka video-video pendedahan, benda-benda artikel yang menarik macam ni untuk kemaslahatan bersama ni, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe bawah, butang loceng kat sebelah dia. Dan sebelum aku terlupa, kalau anda kata lepas tengok video ni, again, korang rasa ada keperluan untuk membeli sebuah smartwatch dengan fungsi heart rate monitoring yang bagus, aku memang recommendedkan apa saja jam daripada Amazfit, dan especially macam GTS 2 ataupun GTR 2 memang totally worth it to buy lah. Dan sekarang ni dekat sebenarnya Chinese New Year, dekat diorang punya mall, aku akan letak link kat bawah, diorang akan adakan jualan diskaun besar-besaran lah. So semuanya ada jimat-jimat, ratus-ratus jimat dia. So korang boleh riki-riki dekat link kat bawah. So guys, thank you for watching. Assalamualaikum. Ciao.